Bismillahirrahmanirrahim. Masa rasanya dah lewat dah sikit ni. Sebagaimana biasalah kita mulakan pengajian pada pukul 9, antara 9 suku 9.20. Jadi ni dah 9 suku dah 9.20 dah. Jadi kita mulakanlah pengajian kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sesungguhnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada arwah-arwah kedua ibu dan bapa, suami ataupun isteri ataupun anak jika ada yang telah kembali ke rahmatullah, kedua datuk-datuk dan nenek kita daripada kedua belah pihak hinggalah ke atas sunang kita, semua adik-adik kita, semua ahli keluarga kita dari sedekat-dekat hinggalah sejauh-jauhnya, semua guru-guru kita dan semua orang-orang yang pernah berbuat baik pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencucai rahmat ke atas ruh-ruh mereka insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah hari ini kita akan memulakan kitab baru, iaitu Panduan Bersuci dan Bersolat bagi Pesakit, keluaran JAKIM, iaitu Jabatan Kemajuan Islam. Jadi kita tengoklah pembukaannya secara ringkas, iaitu muka surat 5. Alhamdulillah, kata Ketua Pengarang Datuk Haji Usman bin Mustafa, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya Jabatan Kemajuan Islam JAKIM berjaya menerbitkan buku Panduan Bersuci dan Solat bagi Pesakit. Buku ini diterbitkan untuk memberi kefahaman kepada umat Islam di Malaysia mengenal kaedah bersuci dan bersolat bagi golongan pesakit mengikut hukum syarak. Kemudian perenggan yang ketiga, panduan ini adalah berasaskan pandangan mazhab Syafi'i dan juga mengambil pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Empat mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Agar melaksanakan ibadah kepada pesakit lebih praktikal mengikut keadaan dan situasi pesakit. Pandangan yang dikemukakan mengambil kira musyaqqah, iaitu musyaqqah ni kepayahan lah, dan meraihkan maslahah, iaitu hikmat-hikmat, kesenangan kepada pesakit dalam melaksanakan ibadat selaras dengan prinsip maqasid syar'iyyah. Jadi kemudian perenggan akhir kata, saya berharap agar panduan ini dapat menjadi sumber rujukan
dan panduan kepada semua pihak dalam menyempurnakan ibadah para pesakit demi memperolehi keredaan Allah. Seterusnya muka surat 6 lah. Solat adalah tunjang dan lambang yang menjadi penenang jiwa. Bukan setakat beribadat menunaikan kewajipan yang diwajibkan, tetapi solat juga sebagai tunjang dan lambang yang menjadi penenang jiwa, penghibur hati dan penghubung antara hamba dengan Allah. Sebab ibadat rukunnya kita betul-betul berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Ibadat sembahyang lah. Bercakap-cakap dengan Allah pun ada. Kalau ibadat puasa, hati tidak tertumpu sepenuhnya. Begitulah semasa zakat pun. Kadang-kadang semasa niat pun hati merata. Tapi kalau solat ni ada juga terkeluar daripada tumpuan, tapi fokus yang utama tak? Sepatutnya lah. Iaitu kita tetap menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu, oleh kerana solat ini sebagai perhubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Islam tidak menjadikan sakit sebagai alasan untuk membolehkan seorang tidak menunaikan solat. Tak. Islam tidak memberi pun keuzuran daripada menaikkan solat kepada orang sakit pun tidak membolehkan seorang tidak menaikkan solat, melainkan jika sakit itu menyebabkan seorang berada pada tahap di luar dari paras kesedaran. Kecuali sakit itu sehingga tak sedar diri tak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya diangkatkan al-qalam, iaitu taklif, iaitu taklif ini adalah asalnya keberatan hukum, iaitu dikenakan hukum. Mukallaf ni orang yang diberatkan ke atasnya hukum. Jadi diangkatkan al-qalam, iaitu keberatan hukum kepada orang mukallaf daripada 3 golongan manusia, iaitu daripada orang yang tidur sehingga bangun. Jadi kalau tertidur, katakanlah tengah hari itu pukul 11 tertidur, kejut dak kejut masuk asar. Itu maksudnya. Diangkatkan al-qalam ni taklif daripada 3 golongan manusia, iaitu daripada orang yang tertidur sehingga bangun. Kanak-kanak kecil sehingga balik, tak diberatkan lagi hukum ke atasnya, dan orang gila sehingga pulih. Selagi dia dalam keadaan gila, tidak diwajibkanlah, tidak ditaklifkan, tidak diberatkan hukum bersolat ke atasnya. Ini sabda baginda. 3 golongan. Yang tertidur, bukan sengaja tidur, nak masuk waktu lela dah pergi tidur, tersengaja pergi tidur. Ni tertidur, jauh lagi daripada mana masuk waktu tu, tiba-tiba terlelap. Terlelap sampailah waktu asar. Perkara yang berlaku di antaranya pada bulan Ramadan lah. Dalam keadaan badan letih dah, puasa dah, kadang berlaku jugalah. Jadi tertidur, mana tidak dikenakan dosa lah ke atasnya. Tidak dikenakan dosa dan tidak dengan menangguhkan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan. Walaupun begitu, kewajipan bersolat tidak akan digugurkan daripada seseorang yang mukallaf dalam apa jua keadaan, tetap wajib kena solat. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan pelaksanaannya. Menaikkan solat itu sama ada dengan menangguhkan solat, seperti
ada solat jamak. Nah, diberi ada cara untuk menjamakkan solat. Memendekkannya seperti solat musafir. Ini qasar pula. Ada jamak ni, mana jamak hak taman, tidak ada pendek-pendek. Kalau 4 lah. Tapi ada lagi yang lebih lebih memudahkan lagi, qasar pula. Yang 4 rakaat boleh ditunaikan dengan cara 2 rakaat. Dan ada qasar jamak pula dah. Qasar saja ataupun qasar jamak. Memendekkan seperti solat musafir, atau meringankan cara melakukannya seperti solat khauf dan solat bagi pesakit, berdasarkan sebab-sebab dan suasananya. Oleh itu tidak ada alasan bagi setiap orang Islam untuk meninggalkan ibadat kepadanya sekalipun dalam keadaan sakit atau uzur. Solat khauf. Khauf asalnya makna takut. Ini kepada tentera Islam yang berperang, berjuang. Sekalipun tengah menghadapi musuh, masuk waktu solat, wajib kena solat. Ada caranya. Ada caranya. Dah, katakanlah diletakkan pada 2 barisan. Depan, belakang. Jadi makna di antara caranya, ketika orang depan rokok, barisan belakang masih kiam. Dapat mengawasilah musuh. Begitulah sehingga sujud, dan bila barisan depan bangun, barisan belakang pula rokok dan sujud. Nak tinggal sembahyang tidak sekali-kali dibenarkan, sekalipun dalam keadaan peperangan. Dalam istilah syariat, ilmu fiqh, salat al-khauf, salat dalam keadaan ketakutan. Jadi mudah-mudahan penerbit buku panduan ini mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT untuk menjadi penyumban ke arah setiap meneliti secara serius di kalangan masyarakat mengenai tanggungjawab menunaikan kewajipan solat. Meneliti. Mudah-mudahan penerbitan buku panduan ini mendapat taufik dan hidayah dari Allah untuk menjadikan penyumban ke arah sikap meneliti secara serius. Perhatikan sungguh-sungguhlah di kalangan masyarakat mengenai tanggungjawab menunaikan kewajipan solat. Ajali terima terus daripada Datuk Haji Ambak tak? Dah Ajali. Ni hak ni kelabu kita ni, hak photostat. Acak dah nak tengok Ajali, takut terang sikit. Hak kecil tu. Cuba di sini saya nak tengok. Nak tulis ayat dia tu. Hak kita ni kelabu lah. Hak kita ni yang kedua kan. Hak ni terang sikit ni, boleh nampak nah. Contoh talfik. Kita gelak terus. Contoh talfik. Puan lah tu cerah juga dah tak? Sebab terima terus daripada Datuk. Seorang yang berwuduk. Tanpa niat, dengan mengikut mazhab Hanafi.
yang tidak mensyaratkan. Haji Ali, cuba tulis sikit muka surat 7, muka surat 7. Hak tulisan aluh tu. Tak, tulisan aluh tu. Jadi 1/3 bahagian atas tu tak berapa boleh baca. Kebetulan Hak Haji Ali ni boleh baca sikit. Sebab dia kita ni yang keberapa giliran photostat dah. Cuba tulis. Tak buat pen. Ni ambil pen saya. Ambil pen saya. Ada orang tak ada pen lagi? Okey. Tulis di sebelah kosong ni. Sebelah kiri. Sebelah tangan kertas kosong tu. Okey. Saya baca lah. Contoh talfiq. Contoh talfiq. TALFIQ. Contoh talfiq. Tulis di sebelah kertas kosong. Kertas kosong itu. Seorang yang berwuduk. Okey. Ni ambil pen nak tulis. Dah ni kat belakang. Ambil ya. Hak kelabuk kecil tu. Contoh talfiq seorang yang berwuduk tanpa niat. Tanpa niat. Dengan mengikut mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan niat, yang tidak mensyaratkan niat dalam wuduk. Okey. Koma. Setelah berwuduk, tangannya terluka. Setelah berwuduk, tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Barulah hak kita ni boleh baca, kemudian solat menggunakan wuduk. Boleh tak tu tak? Alih atas tu hitam. Okey. Saya baca balik. Contoh talfiq. Seorang yang berwuduk tanpa niat dengan mengikut mazhab Hanafi
yang tidak mensyaratkan niat dalam wuduk. Setelah berwuduk, tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian barulah boleh baca kita. Kemudian solat menggunakan wuduk tersebut mengikut mazhab Syafi'i yang berpendapat dengan bahawa keluar darah daripada selain saluran kubur lalu dubur tidak membatalkan wuduk. Tu boleh baca dah tu. Okey, jadi kita mulakanlah. Muka surat 7. Iaitu tajuknya panduan bersuci dan solat bagi pesakit. Bersuci ni iaitu kepada kita lebih kita letakkan pada makna mengangkat hadas lah. Tak. Panduan bersuci dan solat bagi pesakit. Okey. Pengenalan. Buku ini mengandungi panduan ringkas bersuci. Mengandungi panduan ringkas bersuci dan solat, khususnya bagi pesakit. Habis. Iaitu buku ini panduan ringkas bersuci dan solat khusus untuk pesakit. Difokuskanlah untuk pesakit. Jadi mestilah belajar. Kalau kita sakit barulah pandai, ataupun kita yang tak sakit pun kena tahu barulah boleh bantu orang yang sakit dalam berwuduk dan menunaikan solat. Itu pentingnya. Secara dasarnya ia disusun, buku ini disusun menurut pandangan fiqh mazhab Syafi'i yang diguna pakai secara meluas di Nusantara, iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Nusantara. Mazhab yang seluasnya digunakan di Nusantara adalah mazhab Syafi'i. Selain itu disertakan pandangan mazhab fiqh muktabar yang lain di dalam beberapa masalah tertentu. Fiqh muktabar yang lain lah, iaitu dalam mazhab yang tertentu, dalam beberapa masalah tertentu sebagai alternatif, sebagai pilihan bagi tujuan memudahkan pesakit. Buat alternatif ini bagi tujuan untuk memudahkan pesakit mendirikan solatnya. Jadi pesakit boleh memilih untuk melaksanakan ibadah menurut mazhab Syafi'i sepenuhnya atau menurut mazhab lain dalam bahagian-bahagian tertentu. Jadi maknanya bila pesakit dalam keadaan begini, kita belajar kitab ini, maka dapatlah pesakit menurut mazhab Syafi'i sepenuhnya dalam ibadat solatnya ataupun wuduknya, atau menurut mazhab lain, sama ada menurut Hanafi, mazhab kebanyakan mana Hanafi, Maliki dan Hambali. Kerana keempat-empat ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dalam bahagian-bahagian tertentulah, iaitu ini mazhab Syafi'i. Tempat ni nak ambil bahagian pandangan Hanafi lah untuk mendapat lebih kesenangan, di dalam untuk menaikkan solat. Dalam bahagian-bahagian tertentu sekalipun ia mengakibatkan berlaku percampuran lah. Ambil bahagian ni Syafi'i, kemudian sikit saja rasanya menggunakan pendapat mazhab Hanafi lebih senang praktikalnya kepada pesakit, mengakibatkan berlaku percampuran lah, iaitu
menggunakan mazhab sebenarnya atau menurut mazhab lain dalam bahagian-bahagian tertentu. Sekalipun ia mengakibatkan berlaku percampuran di antara mazhab yang diistilahkannya sebagai talfiq. Dalam percampuran ambil hak mazhab Syafi'i, kemudian hak bahagian ni kita nak ambil hak mazhab Hanafi, lebih senang praktikalnya. Maka bila percampuran dalam satu amalan dari berlakunya percampuran dua mazhab, dinamakan dalam istilah fiqh dinamakan talfiq, talfiq. Ya. Capulah. Berlapiklah. Walaupun hukum berkenaan iaitu talfiq di antara mazhab itu secara umumnya diperselisihkan di kalangan ilmuwan Islam. Walaupun ada perselisihan, kata boleh, kata tak boleh, namun pandangan yang mengharuskan talfiq boleh diguna pakai. Ada apa yang berpendapat harus mentalfikkan, iaitu mencampurkan dua pendapat mazhab dalam satu ibadat. Kita katakan solat boleh digunakan, terutamanya ketika wujud keperluan di dalam pelaksanaan ibadah. Jadi baru kita tengok pula apa itu talfiq. Kita tulis saat ni lah. Kita tulis saat ni. Iaitu tengok tu. Dalam baris tu dia kata percampuran di antara mazhab yang diistilahkan sebagai talfiq. Ada nombor satu kecil dah. Jadi kerana ada nombor satu nak terang itu talfiq tu, dia tepek pula ni hak kecil ni. Putus tepek situ. Jadi bagi kita tak penjelasan ni, saya suruh tulis tu. Contoh talfiq. Seorang yang berwuduk tanpa niat dengan mengikut mazhab Hanafi yang tidak mensyariatkan niat dalam wuduk. Mazhab Hanafi tak mensyaratkan. Macam kita ni mazhab Syafi'i, syarat niat adalah ketika basuh muka. Ketika basuh muka dalam melakukan wuduk. Tapi Hanafi tak, sebelum ambil wuduk tu dia niat dah tu. Sebelum nak ambil wuduk basuh apa, niat nak ambil wuduk tu jadi dah. Jadi dah. Jadi contoh talfiq seorang yang berwuduk tanpa niat dengan mengikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan niat dalam wuduk. Tidak mensyaratkan niat dalam wuduk. Tak macam kita, niat hendaklah ketika dalam wuduk lah, ketika membasuh muka. Tapi Hanafi ni sebelum niat dah. Jadi dah mak dia tu. Setelah berwuduk, bila kemudian ambil wuduk, tangannya terluka. Setelah kita ambil wuduk, tangan kita terluka dan mengeluarkan darah. Dan mengeluarkan darah. Nabi tengok dalam tulisan alus dia dah. Kemudian solat, tangan kita terluka, mengeluarkan darah. Bersihlah darah tu. Tak, baru kapal ikutlah. Tak ambil dah wuduk semula. Kemudian solatlah menggunakan wuduk tersebut mengikut mazhab Syafi'i. Tadi masa niat tadi tidak mestinya ketika sedang ambil wuduk macam kita ni mazhab Syafi'i, niat hendaklah ketika membasuh muka, bukan? Tapi Hanafi tak perlu, sebelum dari itu boleh niat dah. Tak? Gitu. Jadi maknanya kemudian selepas kita ambil wuduk, kita hendak Syafi'i lah. Kita pun terlukalah tangan. Okey. terluka tangan, mengeluarkan darah lah tangan kita tadi.
Kemudian kita bersih darah balik, kemudian solatlah menggunakan wuduk tersebut. Menggunakan wuduk hak kita ambil sebelum daripada tangan kita luka tu lah. Tak? Mengikut habis ayat tu. Jadi kita boleh solat dengan wuduk hak kita ambil tadi. Sebelum pada luka tadi. Jadi di sini dia pecah dua. Mengikut wuduk, mengikut mazhab Syafi'i, kenapa kita boleh solat dengan wuduk yang kita ambil tadi, yang sebelum daripada luka? Mengikut mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa keluar darah daripada selain saluran kubul dan dubur, keluar darah daripada selain daripada darah yang keluar daripada kubul dan dubur kita, iaitu ikut berok ikut kecing kita, tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Kalau haid kan keluar ikut kecing, batal lah wuduknya pada masa tu. Jadi itu mazhab Syafi'i. Jadi tak bolehlah kita nak tunaikan solat. Sebabnya darah itu keluar melalui dua kemaluan lah kita kata. Dalam mazhab Syafi'i batal wuduknya. Tapi hak tadi darah di tangan, wuduk kita boleh ada lagi dan boleh pakai wuduk tu. Boleh pakai wuduk tu untuk menaikkan solat selepas kita bersih. Sama ada tangan ke kaki ke, bahagian anggota wuduk lah. Habis. Jadi luka tu tidak membatalkan wuduk. Jika mengikut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, setiap satu ada solat yang dilakukan adalah tidak sah kerana wuduk tanpa niat. Tapi kalau nak ikut hak wuduk tak niat pula, mengikut mazhab Syafi'i, tak sah lah tak. Ayat ni kecil tapi dia suruh kita buat penerangan. Habis satu-satu. Tak. Dia kata dan jika mengikut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, setiap satu dalam talfiq lah ni, ambil hak Syafi'i, ambil hak Hanafi, gitu. Mazhab Hanafi dan Syafi'i setiap satu. Bahagian ni ambil Syafi'i, bahagian ni ambil Hanafi. Itu namakan talfiq tu. Solat yang dilakukan adalah tidak sah. Kerana wuduk tanpa niat adalah tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Tak? Menurut mazhab Syafi'i, kalau nak ambil hak Syafi'i belaka, tak sah lah solat kita tadi. Sebab ambil wuduknya niat dulu sebelum daripada basuh muka. Tak? Kau Hanafi tu tak? Okey, tak apa, kita baca kemudian kita terang balik. Tidak sahlah mengikut mazhab Syafi'i. Manakala keluar darah membatalkan wuduk, tetapi mengikut mazhab Hanafi pula, keluar darah kok mana-mana pun membatalkan wuduk. Jadi namun menurut pandangan yang mengharuskan talfiq solat yang dilakukan tetap sah. Itu nak royak talfiq, iaitu bila berlaku sesuatu dengan menggunakan dua pandangan di dalam dua mazhab. Menggunakan, contohnya dia kata setelah ambil wuduk, contohnya mazhab Hanafi, wuduk niat tak perlu ketika mengambil wuduk. Sebelum daripada tu pun niatnya sudah sah. Sudah sah. Macam dia nak pergi qalah tu niat dah kena ambil wuduk. Kemudian barulah sampai qalah, masa basuh muka tak ada niat lah bagi dia. Bagi Hanafi sah tu sebab dia tidak mensyaratkan niat itu ketika mengambil wuduk. Tapi bagi Syafi'i tak sah, dia kenalah niat ketika mengambil wuduk. Tak? Habislah tu. Jadi
kemudian berlakulah luka di tangan. Berlaku luka di tangan kalau mengikut mazhab Hanafi tak sah dah. Solat dengan dah ambil wuduk lain mengikut mazhab Hanafi, luka yang mengeluarkan darah itu membatalkan wuduk. Tak. Tapi mengikut mazhab Syafi'i, luka yang mengeluarkan darah kita wuduk masih ada, luka yang mengeluarkan darah yang keluar selain daripada ikut kubur dan tubuh tidak membatalkan wuduk. Nampak dulu hak lapis tu. Boleh? Tak. Kan mengikut mazhab Hanafi, luka yang mengeluarkan darah membatalkan wuduk. Mengikut mazhab Hanafi, luka Syafi'i, luka yang mengeluarkan darah selain daripada bukan darah keluar kubur dan tubuh, kemaluan depan dan belakang, maka wuduknya tidak batal. Boleh nampak tak tu? Tak batal tak? Jadi ada pendapat yang mengharuskanlah kita mentalfikkan. Kita mentalfikkan, dia kata tak? Ayat dia tadi, dia kata ayat akhir tak? Dan dengan melakukan darah kemudian solat menggunakan wuduk tersebut mengikut mazhab Syafi'i lah. Kita pun solat lah, ambil bahagian wuduk tak batal, kita ambil hak mazhab Syafi'i. Boleh? Tu nak ayat talfik ni. Tak. Tersebut mengikut mazhab Syafi'i lah yang berpendapat bahawa keluar darah daripada selain saluran kubur dan tubuh tidak membatalkan wuduk. Jika mengikut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, setiap satu solat yang dilakukan adalah tidak sah kerana wuduk tanpa niat. Tapi hak bahagian luka ni kita ambil hak Syafi'i. Jadi wuduk masih ada lah. Tak. Tapi Hanafi pula maknanya tapi kalaulah bahagian niat pula kita pakai hak Hanafi, iaitu tak perlu niat ambil wuduk itu ketika melakukan ketika kita mengambil wuduk. Jadi dua lah situ. Hak bahagian wuduk ambil hak Hanafi, iaitu wuduk itu tidak perlu niat ketika mengambil wuduk. Niat itu tak. Kemudian tapi kalau Hanafi tidak sah wuduk itu, sebab niat mestilah bersama ketika basuh muka lah kita ambil. Tak? Nampak tak jali dua tu? Jadi dalam satu perkara, dalam satu keadaan ada dua pendapat Syafi'i dan Hanafi yang berlainan. Hanafi kata ambil wuduk tak perlu niat ketika mengambil wuduk. Tengah jalan nak pergi ambil air, nak pergi ke sah dah niat tu. Kata Syafi'i tak, niat mengambil wuduk hendaklah ketika melakukan perbuatan ambil wuduk, iaitu kita kata ketika basuh muka lah. Tak. Jadi kemudiannya habis kalau kita nak semayang, habis di situ, kemudian tiba-tiba berlakulah luka di tangan, luka di tangan, dan berdarahlah tangan kita. Bahagian luka ni pula, kalau mengikut mazhab Hanafi, luka yang mengeluarkan darah batal wuduk. Bagi mazhab Syafi'i, luka yang mengeluarkan darah tidak batal wuduk, kecuali darah yang keluar ikut dua kemaluan depan dan belakang, barulah batal wuduk. Ambil ringkas.
Jadi maknanya kalau ada pendapat kata keluar darah membatalkan wuduk menurut mazhab Hanafi. Jadi kedua-dua kes ini ada batal, ada tak batal. Dalam bahagian niat, hak Hanafi tak batal, tak niat ketika main wuduk, tapi hak Syafi'i batal. Wuduk itu tidak sah sebab niat luar daripada ketika ambil wuduk, bukan? Bahagian luka pula, hak Syafi'i kata tak batal wuduk kecuali luka darah yang keluar kok 2 kemaluan tu barulah batal wuduk. Tapi Hanafi kata tak. Kalau berdarah hang kata di mana-mana pun batal wuduk. Jadi maknanya boleh untuk menyenangkan. Boleh dilakukan talfiq, iaitu hak bahagian wuduk kita ambil hak Hanafi tak niat tadi. Bahagian darah pula ambil hak Syafi'i, tak batal wuduk kerana darah itu keluar yang batal sepatutnya darah yang keluar daripada 2 kemaluan depan dan belakang. Ni jadi ginilah, tengok ambil pula ayat ni. Okey, kemudian solat menggunakan wuduk tersebut mengikut mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa keluar darah daripada selain saluran kubur dan dubur tidak membatalkan wuduk. Jadi wuduk itu masih sah lah, boleh kita solat dengan wuduk itu. Jika mengikut pendapat mazhab Hanafi, jika mengikut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i setiap satu, solat yang dilakukan adalah tidak sah lah. Tapi kalau nak ambil pula setiap satu tak, Syafi'i kata gini, Hanafi kata gini, kita tidak talfiq. Mana solat yang dilakukan adalah tidak sah kerana wuduk tanpa niat adalah tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Manakala keluar darah membatalkan wuduk menurut mazhab Hanafi. Habis. Namun menurut pandangan, pandangan yang ketiga, sebab nak ambil talfiq ni, nak ambil talfiq. Kalau ambil Hanafi saja tak sah juga. Sebab apa? Hanafi kata batal anggota keluar darah. Bila darah luka dah. Kalau nak ambil hak Syafi'i kata tak sah juga sebab wuduk tadi tak sah. Niat tak pada ketika hak keluar darah ni tak batal, tapi hak wuduk tu tidak sah. Boleh faham? Tapi untuk menyenangkan ada. Namun menurut pandangan, ni hak tulisan alus ni, bagi ketiga daripada bawah tu, Haji Ali. Namun menurut pandangan yang mengharuskan talfiq, boleh ambil bahagian ni nak ambil Hanafi, bahagian ni nak ambil Syafi'i, itu namakan talfiq. Dua pandangan mazhab dalam satu perkara. Jadi namun menurut pandangan yang mengharuskan solat, mengharuskan talfiq, solat yang dilakukan tetap sah. Sebab apa? Hak bahagian wuduk ambil hak Hanafi, hak bahagian luka ambil hak Syafi'i. Jadi bolehlah. Tiga lah. Dak sini dia bagi dua lah. Bagian ni Syafi'i dan Hanafi dan Syafi'i lah. Mungkin dah Malik dan Hanafi tu Hanbali sama macam Hanafi, ada juga. Tapi maknanya dua ni boleh dah lah dibahaskan. Maknanya dia ambil talfiq, ambil percampuran untuk menyenangkan. Untuk menyenangkan. Ada pendapat yang mengatakan boleh digunakan talfiq untuk menyenangkan. Kalau tidak, nak ambil Syafi'i saja, terpaksalah wuduk kena ambil semula. Kalau ambil Hanafi pula, darah ni mestilah dibersihkan balik suci-suci dulu, barulah. Sebab kena ambil wuduk semula. Sebab bila luka
mazhab Hanafi mengeluarkan darah batal wudu. Jadi kerana itulah dia kata ada pendapat yang mengatakan mengharuskan talfik, iaitu kita kata bertindihlah dua pendapat dua mazhab ni dalam satu kes untuk menyenangkan, menyenangkan. Mana? Dan Syafi'i tak, dia kena ketika melakukan wuduk tu barulah niat. Kalau hak lintasan tu hak Hanafi lah. Hanafi niat sebelum ambil tu jadi dah. Sebab tu ayat dia kata iaitu ayat dia tadi talfik seorang yang berwuduk tanpa niat dengan mengikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan niat dalam wuduk. Setelah berwuduk kemudian habislah bahagian Hanafi. Maknanya sahlah niat tu sebelum pada wuduk. Setelah berwuduk tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Hanafi ni mengeluarkan darah. Kemudian solat menggunakan wuduk tersebut mengikut mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa keluar darah daripada selain saluran kubur dan dubur tidak membatalkan wuduk. Habis ayat dia. Kemudian jika mengikut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i setiap satu, dan mazhab Hanafi kita ambil bahagian wuduk, Syafi'i kita ambil bahagian luka tidak membatalkan wuduk. Hanafi kita ambil niat tak perlu ketika tengah masa ambil wuduk, dulu boleh niat dah, sah dah. Dan itu ayat ni lah dia terjemah Arab God tu jadi gini. Jadi dia kata setiap satu. Maknanya jika mengikut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i setiap satu, maksudnya wuduk kita ambil hak Hanafi, luka kita ambil hak Syafi'i. Itu maksud ayat dia di situ. Setiap satu tu, iaitu hak bahagian niat kita ambil hak Hanafi, hak bahagian luka kita ambil hak Syafi'i. Hak Hanafi macam mana? Niat tak sah dah sebelum daripada mengangkat wuduk tu, kita niat dah sah dah. Kemudian hak Hanafi pula, kalau luka batal wuduk, kita tolak hak tu, kita ambil hak Syafi'i. Keluar darah pada anggota tak batal wuduk, kecuali yang batalnya keluar daripada dua kemaluan saja hak Syafi'i. Jadi untuk menyenangkan, ambil kita talfik lah. Hak bahagian wuduk ni nak ambil hak Hanafi, bahagian luka nak ambil hak Syafi'i. Jadi tak ada masalah lah, bolehlah didirikan solat itu. Itu maksudnya. Iaitu jika mengikut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i setiap satu, ambil setiap, bukan setiap satu. Hak bahagian wuduk ambil hak Hanafi, bahagian luka ambil hak Syafi'i. Itu maksud ayat dia. Solat yang dilakukan adalah tidak sah kerana wuduk tanpa niat adalah tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Atau ayat lain pula, maknanya kalau nak ambil Syafi'i, maka solat itu tidak sah lah, sebab wuduk tidak sah dengan tanpa niat. Maksud ayat dia itu. Manakala keluar darah membatalkan wuduk menurut mazhab Hanafi. Jadi kalau nak pegang Hanafi semua, tak sah juga semayang, sebab wuduk batal sebab berdarah. Kalau nak pegang hak Syafi'i belaka, tak sah juga semayang, sebab niat tak ada dalam ketika main wuduk. Cuma luka je tak apa. Tu dia kata tanpa niat adalah tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Manakala keluar darah membatalkan wuduk menurut mazhab Hanafi. Namun ada yang tiga, menurut pandangan yang mengharuskan talfik, solat yang dilakukan tetap sah. Iaitu bahagian wuduk kita ambil Hanafi, bahagian luka kita ambil Syafi'i. Itu namakan talfik, bertindih.
Ya. Dalam dah kalau dah maknanya memang dah nak pergi ambil wuduk tu terlitah dah dalam hati tu. Maknanya tak sampai lagi tempat ambil mana dikat bagi mazhab Syafi'i jadilah tu. Mazhab Hanafi. Ya. Walaupun bagi yang berdarah pula mana kalau itu tak ada nama talfid lah, tak ada kes tu. Jadi mengikut Hanafi teruslah, tak nama talfid lah. Begitu. Dia talfid ni bertindih dua pendapat dalam satu keadaan. Di sini dia sebut untuk menunaikan solat. Dalam ada kesnya niat dan ada kes ada darah. Untuk menyenangkan lah. Maknanya semuanya itu menyenangkan. Ya. Berwuduk. Ya, maknanya niat dahululah. Niat dahulu. Sebelum daripada pergi ambil wuduk tu niat dah. Maknanya terlitah dah hati. Aku ni nak pergi ambil wuduk. Maknanya jadi dah tu bagi mazhab Hanafi. Tak perlulah basuh muka tu. Masa basuh muka tak perlu niat dah lah. Sebab tu dalam ayat yang besar, pesakit boleh memilih untuk melaksanakan ibadah menurut mazhab Syafi'i sepenuhnya atau menurut mazhab lain. Dalam bahagian-bahagian tertentu. Kita ni mazhab Syafi'i lah di Nusantara ni. Tapi dalam bahagian-bahagian tertentu masih boleh lagi. Maksudnya pesakit boleh memilih untuk melaksanakan ibadat tertentu, ibadat menurut mazhab Syafi'i sepenuhnya. Sama ada nak Syafi'i sepenuhnya. Bila nak Syafi'i sepenuhnya, dalam ambil wuduk kena ada niat kena ada masa ambil wuduk lah. Kemudian darah tak membatalkan wuduk. Atau menurut mazhab lain, dalam bahagian-bahagian tertentu, sekalipun mengakibatkan berlaku percampuran di antara mazhab yang diistilahkan sebagai talfid, percampuran amalan dalam antara mazhab dalam satu perkara ibadat itu, dinamakan dalam fiqh dinamakan istilah talfid. Talfid. Maknanya bertindih lah. Walaupun hukum berkenaan iaitu talfid itu di antara mazhab ini secara umumnya diperselisihkan ada, walaupun maknanya tak semuanya semuafakat, ada berselisih pendapat di kalangan ilmuwan Islam. Namun pandangan yang mengharuskan, ada pula pandangan yang mengharuskan talfid boleh diguna pakai terutamanya ketika wujud keperluan di dalam pelaksanaan ibadah, dalam melaksanakan ibadah. Tawaf. Iyalah. Tawaf dah. Maknanya tersentuh dah. Tapi maknanya dikatakan tersentuh tu kalau orang sentuh kita tak batal. Perempuan tu macam India duk raba-raba tu tak. Kalau kita pergi sentuh dia barulah batal. Ya. Ni
Ada juga dalam pendapat mazhab Syafi'i dalam kitab yang besar ada gitu. Saya dengarlah hak bahagian penceramah tu. Maknanya cuma penceramah dahulu tidak menghuraikan. Hak masalah zaman learning dia menghuraikanlah dah. Boleh pakailah. Boleh pakailah. Ya. Ustaz Sukri naik kereta kemudian terkena. Ini bahagian saat ini bahagian tawaf. Ini tak ada benda saja-saja tak di luar daripada bahagian ibadat ni. Ustaz Sukri kata. Ya. Tak sengaja. Mana? Ya betul. Tak. Yalah mungkinlah tu diperluaskanlah dalam kajian keadaan semasa. Dia memanglah betul tu sebab dia kan buat PhD, kajiannya tinggi. Ya? Ya tak. Ya tu. Kita ambil sikit lagi. Kewajipan solat 5 waktu. Solat salah satu daripada 5 rukun Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam terbina di atas 5 perkara. Tak. Sebab tu namakan rukun Islam tu. Tak. Islam terbina di atas 5 perkara. Syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Yakinlah, yakin dengan sungguh-sungguh dalam hati kita ini. Naik saksi artinya kita yakin dan kita pegang sungguh-sungguh. Itu menyaksikan, yakin dan pegang sungguh-sungguh. Tak longgar dah bahawa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan bahawa wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Sebab apa yang solat yang kedua? Sebab selagi tidak mengucap 2 kalimah syahadah, selagi itulah orang itu tidak dinamakan Islam. Dah bila tidak Islam, tak wajib, tak fardulah ke atasnya solat. Sebab itulah letak rukun Islam pertama ialah menyaksikan, naik saksi. Kita dah amal tak? Naik saksi artinya kita yakin sungguh-sungguh serta mempercayai, meyakini sungguh-sungguh bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kalau selagi mesti dua-dua itu. Kalau kita menyaksi bahawasanya Tuhan kita hanyalah Allah, tetapi kita tak mahu Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, maka tidak Islam lagi kita. Tak sah lagi Islam kita. Tak jadi Islam lagi kita. Sebab itu dia kata 2 kalimah. Satu kalimah menaik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Satu ayat. Kemudian dan naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
Dua ayat mesti. Dua kalimat syahadah artinya dua ayat penyaksian. Pertama penyaksian tentang tiada Tuhan kita yang kita sembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dan yang kedua kita nak saksi bahawasanya Nabi kita, Rasul kita ialah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini bahagian Rasul kita. Tapi semua Rasul-Rasul itu kita tidak boleh menafikan juga itu bahagian. Bahagian akidah kita pula. Iaitu 25 orang Rasul itu kita tak boleh nafi pun walaupun seorang. Kalau nafi seorang saja katakanlah Ilyas ni bukan Rasul, aku tak mau terima. Maka Rasul lah iman kita. Sebab percaya kepada Nabi dan Rasul itu adalah salah satu daripada rukun iman. Kenapa 25 saja? Sebab 25 inilah yang ada namanya tersebut di dalam Al-Quran. Walaupun bilangan Rasul itu 313, tapi disuruh kita wajib mempercayai ataupun mengenalinya, nama-namanya yang ada disebut dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Itu sahaja. Dan setelah orang itu beragama Islam, maka wajiblah ke atasnya mendirikan solat. Mendirikan solat sekalipun dengan kadar yang asas saja. Kita ajak dia mengikut saja dulu. Ada kadar perbuatan rukun fi'li. Yang pertama niat, mestilah. Kemudian Fatihah pun tak pandai lagi pun, dah bila sudah Islam kena dirikan solat dengan sekadar mengikut kemampuan disamping terus belajar untuk menyempurnakannya. Kalau dia tak tinggal dengan tak pandai, berdosalah dia. Dia dah jadi orang Islam dah. Bila jadi orang Islam, dia wajiblah ke atasnya menunaikan solat yang 5 waktu. Mendirikan solat, menaikkan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Mengikut hadis inilah. Jadi setiap mukallaf wajib menaikkan 5 solat. Wajib 5 solat fardu sehari semalam pada waktu yang ditetapkan, iaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan salat, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah, sama ada semasa kamu berdiri ataupun duduk. Maknanya kalau kita juga berzikirlah pula, disyurkan. Walaupun nak berzikir ni tidaklah menjadi rukun Islam, tapi oleh kerana solat ini ibadat yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berzikir pula mengingati Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah untuk hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyaman, sama ada nak mengingat Allah, nak berzikir itu boleh belaka, masa berdiri pun boleh, wa qu'udan, masa duduk pun boleh, wa ala junubikum, dan semasa kamu berbaring pun boleh. Maksud di sini sama ada baring mengiring ataupun baring terletang. Faizat maknantum, kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, berada dalam keadaan aman, fa'aqimus salat, maka
maka dirikanlah solat itu dengan sempurna sebagaimana biasalah. Tak. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Solat pula mestilah di dalam waktunya. Tak boleh nak ikut suka hati kita dan nak buat straight 5 fardu dalam satu masa. Tak. Zuhur dengan waktunya yang tertentu, asar dengan waktunya yang tertentu. Asallah maghrib, isya dan subuh. Kecuali diberi pula keringanan di dalam kes-kes yang tertentu boleh dijamakkan dan ataupun boleh dikosorkan. Jamak asalnya hak 4 dak kurang lah. Zuhur dengan asar 4. Dak. Maghrib dengan isya, maghrib memang dah 3, isya pun 4. Tapi itu jamak. Kemudian kosor boleh diberi juga sel kosor. Maghrib az-zuhur 2 rakaat. Sekarang masuk asar, semayang pula asar 2 rakaat pula. Itu namakan kosor. Tapi lagi diberi kemudahan kosor jamak. Kosor jamak. Semayang pendek 2 dicampur dalam 2 waktu pada sekali melakukan solat. Itu namakan kosor jamak. 4 rakaat dari 2. Campur pula zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Asalnya kita guna perkataan sembahyang dak. Learning barulah kita dak guna solat belaka dak. Mari kita solat apa dalam bahasa Arab. Dulu kita gunakan perkataan sembahyang diambil daripada bahasa Sanskrit, iaitu sembah dan yang. Campur sembah dengan yang. Bahasa Sanskrit yang itu berarti Tuhan, sembah Tuhan juga. Sembahyang yang kita amalkanlah di Nusantara kita ini. Kita learning baru solatnya. Dulu kita ambil daripada perkataan bahasa Sanskrit sembahyang, iaitu sembah yang. Yang dalam bahasa Sanskritnya artinya Tuhan, sembah Tuhan. Pada hakikatnya sama saja. Jadi taklah menjadi kesalahan kita gunakan mari kita semaya. Tak. Niat pun kita masih sahaja aku sembahyang lah. Dalam agama Islam kata sembah Tuhan yang Maha Esa lah. Tapi dalam agama kita sembahyang, sembah Tuhan artinya kita sembah Tuhan yang Maha Esa. Siapa dia Tuhan yang Maha Esa itu? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab sembahyang solat berarti doa, ada juga dengan berarti doa. Sebab dalam bacaan sembahyang kita itu semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bercakap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah syarak pula peribadatan sembahyang ialah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa ucapan dan perbuatan. Iaitu melalui beberapa rukun qauli dan rukun fi'li. Jadi pentingnya ibadat sembahyang ini. Tadi dikata didirikan terbinanya Islam terbina di atas 5 perkara.
Tak. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Wasbir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah ahlaka ni asalnya isteri engkau dengan menunaikan solat. Dilebarkan kepada anak pinak pula lah. Keluarga engkau lah. Dengan menunaikan solat. Wajib bagi suami itu. Wa'mur. Hendaklah kamu perintahkanlah. Hendaklah kamu perintah kepada keluarga kamu, isteri kamu dan anak keluarga kamu dengan menunaikan solat. Itu penting maknanya. Ada pula sehingga dalam ayat Al-Quran ada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada suami itu supaya memerintahkan ahli keluarganya mendirikan solat. Wasbir 'alaiha, dan hendaklah kamu sabar di dalam mengerjakannya. Hendaklah kamu sabar. Susah macam mana pun, sakit macam mana pun, mesti solat itu mestilah ditunaikan. Jadi walau sakit pun, susah pun, gaduh pun, sabar. Dia wajib ditunaikan dalam keadaan mana pun, tidak ada terkecuali maksudnya. Dalam keadaan mana pun tidak ada terkecuali. Lagi baginda bersabda, Marru auladakum bis-shalah, murru auladakum bis-shalah. Suruhlah anak-anak kamu itu mendirikan solat. Wahum abna'u sab'ina sinin, iaitu ketika mereka berumur 7 tahun, suruh dah. Suruh dah. Asuh dah. Ajar dah. Asuh dah, ajak dah. Suruh beritahu kita ni wajib menunaikan solat. Kita ni umat Islam wajib menunaikan solat. Wadribuhum 'alaiha wa hum asna abna wa asrina. Tetapi bila umur 10 tahun, kalau tak start sembahyang juga, Rasulullah suruh pukul. Ajar pukul yang mengajarkanlah, yang memberi supaya dia takut. Supaya dia takut. Itu menunjukkan pentingnya ibadat solat ni. Sebab dengan kalau 7 tahun tu suruh ajar dah. Suruh ajar dah, heret dah, ajak dah. Tak pandai baca apa dah, suruh ikut dah belakang ni, rakaat, sujud apa dah. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah. Dan pendidikan sekarang tak macam zaman kita dulu. Sekarang ni dah ada berbagai pusat pendidikan kanak-kanak dah. Daripada tadika, taska, pasti dan sebagainya. Jadi budak-budak umur 5 tahun tu pandai dah semayang. Maknanya rengang dah patah ibu bapa tu, rengang dah. Ibu bapa pergi menghantar dengan mengeluarkan belanja. Ada cikgu yang mengajarnya. Dan biasanya anak ni kalau hak cikgu suruh tu dia lebih ikut, lebih taat daripada hak kita ni tak. Bila balik di rumah suruh pandai, marilah, boleh ajak dah. Sekarang ni kalau 5 tahun tu 6 tahun tu gak mahir dah lah. Mahir secara kemahiran seorang kanak-kanak. Janganlah nak ikut macam orang dewasa. Begitulah. Jadi kalau 10 tahun tu Rasulullah suruh pukul dah. Jadi 5 waktu pun masa-masa itu diajar oleh malaikat Jibril lah kepada baginda. Iaitu bila masuk waktu Zuhur, Jibril pun turun, ajar baginda ambil wuduk, kemudian mendirikan solat. Begitulah pula bila waktu Asar begitu juga. Jibril pun turun, ajak baginda ambil wuduk, mendirikan solat. Begitulah sampai 5 waktu.
Yang awal. Kemudian saya rasa ada sepernah terbaca juga, tak temu cari lagi pula. Yang kedua pula, baginda turun pula pada akhir-akhir waktu. Nak habis waktu Zuhur baru Jibril turun, nak habis waktu Asar untuk nak beri faham lama mana kau satu waktu-waktu itu. Zuhur daripada begini sampailah ke sini masanya. Ada ada juga di situ. Jadi okey, kita habis di sini dulu pada hari ini. Iaitu kita dapat makluman tentang betapa pentingnya ibadat sembahyang ini. Betapa pentingnya ibadat sembahyang ini. Sehinggakan dikatakan orang tidak bersembahyang itu berarti orang yang meruntuhkan agama. Meruntuhkan agama. Orang tidak sembahyang itu iaitu orang yang meruntuhkan agama. Iaitu sebagaimana sabda baginda as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa mendirikan solat, faqad aqamaddin, sesungguhnya dia telah menegakkan agamanya. Orang yang berdiri salat ialah orang yang menegakkan agamanya. Waman tarakha faqad hadimaddin, orang-orang yang meninggalkan salat artinya dia adalah meruntuhkan agama. Orang yang meruntuhkan agama. Hadis riwayat oleh Baihaqi. Wala dina liman la salata lahu, dan tidak ada agama bagi siapa yang tidak mendirikan salat. Begitulah dalam hadis ada mengatakan salat ini diibaratkan seperti kepala lah pada tubuh badan. Kalau tak ada kepala tak boleh hidup lah. Tak boleh hidup lah. Begitulah juga kita ni. Kalau tidak mendirikan solat artinya kita orang yang tidak hidup dengan ruh. Dengan ruh Islam. Sebenarnya ruh seorang Islam saja. Alhamdulillah. Jadi perkara ni tak boleh nak laju-laju. Memanglah kita sama-sama untuk dapat memahami. Sekarang hari ni solat saja. Belum lagi kepada solat baru bersuci dan solat bagi pesakit. Cuma yang tadi ada dah bagi pesakit itu, iaitu kita menggunakan talfiq. Dua pandangan mazhab di dalam satu perkara untuk memudahkan seseorang itu mendirikan solatnya. Kalau ikut sahabat kita, mengikut Datuk Ambok, bila sampai dekat nak Ramadan, dia baca bahagian puasa pula. Sebab kita ni tak ingat semua apa yang kita dengar dah. Masa hak dengar tu lah. Dan puasa pun kita nak dapat markah yang molek juga. Tambahlah setakat berlapar sahaja bukan. InsyaAllah minggu depan kita baca lagi ni solat dah. Kemudian lambat lagi berapa bulan 3 baru masuk Rajab. Rajab kita boleh dengar juga tentang puasa fadilat puasa sunat bulan Rajab. Mana tu kita nak ilmu belaka. InsyaAllah sebelum masuk bulan Rajab saya akan bacalah sedikit tentang fadilat, kelebihan bulan Rajab dan kelebihan solat sunat di dalam bulan solat sunat pula dah, puasa sunat di dalam bulan Rajab. InsyaAllah.
Buka kitab yang kedua. Kashful Ghaibiyah. Kita berhenti dahulu. Masih lagi di dalam membicarakan tentang Dajjal, iaitu muka surat 58. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Baris ke-8 daripada bawah. Kita berhenti pada 12 hari bulan 2 dahulu. Baris ke-8 daripada bawah. Muka surat 58, baris ke-8 daripada bawah. Iaitu di antara alamat besar ataupun alamat akhir berlakunya kiamat, iaitu turunnya Dajjal. Dan di antara fitnah yang amat beratlah kepada kita umat Islam pada masa itu, iaitu Dajjal mempunyai ilmu sihir yang tinggi. Kalau dihala tangannya ke atas boleh mencapai awan. Kalau disuruh hujan, hujan pun turun. Dan dia boleh menghidupkan orang yang dibunuh, menghidupkan kembali, supaya menggoda umat-umat Islam yang lemah keimanannya, dah untuk mengaku dia sebagai Tuhan, iaitu boleh mematikan dan menghidupkan. Dia tak adalah yang boleh mematikan dan menghidupkan. Dia bunuh, kemudian dia sihir menghidupkan kembali, kecuali Tuhan lah. Dah aku dapat mematikan dan menghidupkan, maka akulah Tuhan. Jadi mana itulah fitnah yang sangat besar kepada kita umat Islam pada masa itu, untuk menanggalkan iman kita, dengan sihir-sihir Dajjal yang berbagai. Di samping kita pula dalam keadaan tiada makanan dan minuman. Telah berkata Asma, isteri Rasulullah, maka aku kata, ya Rasulullah, bahawa kami ini kami ajibkan akan sebagai ajibnya. Maka tiada kami buat roti akan dia hingga kami lapar. Betapa dengan orang yang mukmin, dah dalam keadaan begitu, tidak ada makanan, bukan? Yang adanya roti Dajjal saja yang dikanda. Jadi kata Asma, jadi kalau begitu, kata Asma, aku pun berkatalah, ya Rasulullah, bahawa kami ini kami ajib akan sebagai ajibnya. Asal mana ajib tu rasa sangat heran lah. Khawatir lah kita kata. Khawatir lah. Sangat dengan khawatir yang sangat lah. Dan sebab itu kami tidak dapat nak buat roti. Pada masa Dajjal itu turun, kami tidak dapat nak buat roti. Dan kami lapar. Tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Kami pun lapar. Nak buat roti pun tak boleh. Jadi lapar lah. Kalau begitu bagaimana pula dengan orang yang mukmin?
Bagaimana dengan yang mukmin ni ya Rasulullah, orang yang beriman lah. Orang yang betul-betul beriman ni. Lagu mana ni dalam keadaan lapar, dengan keadaan tidak ada makanan, nak buat roti pun tidak ada gandum. Jadi bagaimanakah keadaan kami orang yang mukmin ini, orang yang beriman pada masa itu? Apakah makanannya? Kalau maksud sebab dia bakit tadi nak buat roti, tak ada gandum ni, tak ada apa ni. Hingga kami lapar, betapa orang yang mukmin. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda pun menjawablah, memadai ia akan mereka itu oleh barang madai akan ahli langit. Pokok orang mukmin pada masa itu memadai maka minumnya dia bagaimana? Sebagaimana ahli langit, sebagaimana para malaikat. Keadaannya memadailah sebagaimana para malaikat, iaitu kenyang dengan bertasbih dan bertakdis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak keluar, nak pergi masjid tak boleh, takut ke Dajjal, takut dibunuh oleh Dajjal, so ngaku dia Tuhan. Duduklah dalam rumah. Jadi orang mukmin pada masa itu memadailah dengan bertasbih dan bertakdis sebagaimana malaikat lah. Tak ada rasa lapar lah, hilang rasa lapar dengan kekosongan bertasbih dan bertakdis kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana malaikat hak yang kerja dia bertasbih lah, bertahmid lah, dan malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi pada masa itu, orang-orang yang beriman juga memadai juga dengan keadaan begitu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyang tak makan, kenyang tak minum, kenyang dengan bertasbih dan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tengok dulu ni tau. Kalau kita duk fikir lagu manalah pok-pok Palestin ni kena tahan makanan apa, tapi gagah. Tahu? Makan pun tak cukup pang apa. Tapi itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersalahan ulama pada namanya. Tidak sama. Ada pendapat ulama menyatakan Dajjal ni nama begini, ada kata nama begini. Itu maksudnya bersalahan ulama pada namanya, maka telah berkata kaum, iaitu ada satu kaum kata namanya Sa'if bin Sa'id. Nama Dajjal itu namanya Sa'if bin Sa'id yang bahasa Yahudi. Dia ini daripada bangsa Yahudi. Diperanakkan dia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal ni telah diperanakkan dah. Anak Yahudi ni pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzahirkan dia lagi keluar, sebab belum lagi sampai saatnya dah. Katanya dah ada dah, sebenarnya dah ada dah. Tak zaman Nabi lagi dah Dajjal ni. Sebab Rasulullah adalah Nabi akhir zaman. Dengan kelahiran Nabi, kebangkitan Nabi menandakan salah satu daripada alamat kecil akan berlakunya kiamat. Ada pendapat mengatakan dah ada dah lahir dah zaman Nabi lagi. Namanya Sa'if bin Sa'id daripada bangsa Yahudi. Diperanakkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayat bahawasanya ada pula pendapat mengatakan namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Bahasa Arab lah. Namanya Abdullah, hamba Allah. Dan adalah ia bermain serta kanak-kanak. Pada satu hari lah kita, budak nak Abdullah ni duk main lah dengan anak-anak yang lain pun yang seangkatan lebih kurang besar dengan dia. Maka bersabda Nabi baginya. Lalu Rasulullah pun pergilah dekat Abdullah saat ni. Ada tengah main saat ni. Adakah engkau naik saksi bahawa aku ini Rasulullah? Nabi kata, menaik saksi dah. Adakah kamu naik saksi bahawa aku ini Rasulullah?
sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Dajjal itu, dia tak jawab pun naik ke tidak. Dia balas pula kepada Rasulullah. Dia jawab dengan balas kepada Rasulullah. Dia kata, adakah engkau nak saksi bahawa aku ini Rasulullah? Dia kata kepada Rasulullah, mu nak saksi dah aku ini Rasulullah pula. Dia pula balas kata Rasulullah kepada Rasulullah, mu nak saksi kah aku ini Rasulullah? Kata budak Dajjal tu. Nak mana nak dalil bahawa Dajjal tu dah ada dah, dilahirkan dah. Cuma tidak dizahirkan. Kata Kil, ada satu. Yang pertama nama Sa'id bin Sa'id. Yang kedua katanya nama Abdullah. Iaitu hak nama Abdullah tu telah berdebat dah dengan Rasulullah. Ketika dia duduk tengah main, Rasulullah kata, adakah kamu menaik saksi bahawa aku ini Rasulullah? Dia jawab balik ke Rasulullah, adakah kamu naik saksi bahawa aku ini Rasulullah? Dia jawab balik ke Rasulullah, mu naik saksi aku ni bukan Rasulullah. Adakah kamu naik saksi aku juga Rasulullah lah kalau kita tak? Begitulah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawasanya kata Kil bahawasanya daripada Yahudi juga, bangsa Yahudi juga Dajjal ni, namanya Soyat ni. Keiyat tak tahulah. Diam ia 40 tahun, tiada beranak isterinya. Diam ia 40 tahun. Duduk sembunyi di mana lah, satu tempat lah. Dia satu tempat, dia duduk selama 40 tahun tidak beranak dan beristeri. Habis. Maka kemudian daripada itu maka beranak ia akan Dajjal. Iaitu kata pendapat mengatakan seorang Yahudi bernamanya Siyad. Dia duduk di satu tempat 40 tahun duduk bersembunyi lah maknanya. Tidak beranak dan beristeri. Kemudian daripada itu maka beranak ia akan Dajjal. Pertama dia kata tiada beranak isteri. Kemudian daripada itu maka beranak ia akan Dajjal. Pada 40 tahun agaknya dia kahwin lah, wallahu a'lam lah. Itu sejarah nak bahasan. Maka beranak ia akan Dajjal ini. Maka sampailah Sayyidul Mursalin pekerjaannya. Maka berjalan Nabi alaihissalam kepadanya. Jadi ni nak balik kepada hak budak tadi pula ni. Bakal anak ni lah. Anak Soyat ni. Yahudi juga. Jadi selepas tu hak Rasulullah tanya hak nama Abdullah tu. Mana berjalanlah Nabi alaihissalam kepadanya. Rasulullah pun pergilah. Hak lain pula ni kepada anak Soyat tadi. Dan berselindung ia dengan pelepah taman. Bila Rasulullah pergi, budak tu pun nusuk di sebalik pelepah taman. Nah, ayat sejarah Dajjal ni siapa maknanya dah ada dah di zaman Rasulullah ni. Nusuk. Tengok Rasulullah dia nusuk belakang pelepah taman, pelepah kurma. Dan berhimpun ia daripadanya. Dan orang yang sertanya daripada segala sahabatnya. Dan berhimpun ia daripadanya. Rasulullah pun pergilah dekat budak tu. Maksud berhimpun ia ni Rasulullah. Dan orang yang sertanya. Berhimpunlah Rasulullah dengan para sahabatnya hak berjalan dengan dia tadi maksudnya. Daripada segala sahabatnya. Maka sampailah ia kepadanya. Lalu pergi jumpalah budak tu tadi. Nusuk alih pelepah taman tadi. Maka menyeru akan dia oleh ibunya. Lalu mak budak saat ni tengok Rasulullah sapa dah dekat anak dia duk nusuk, mak dia pun panggil lah anak dia tak ni. Ya Saif. Ini Muhammad. Mak dia kata Saif ni Muhammad ni. Rasulullah ni. Di sisi kepada engkau tu mu duk begah duk nusuk mengguk bakali pertama.
Mak dia pun tengok Rasulullah sapa dekat anak dia, mak dia pun panggil lah, "Hei Saif, ini Muhammad ni." Bakali makna suruh lenggok, suruh bangun, suruh hormat lah, bakali wallahu alam lah. Suruh menampakkan diri dia lah. Maka bersabda baginya, bila mak dia kata gitu kepada anak dia tu, Rasulullah pun bersabda lah kepada Saif ini, budak tadi, "Adakah engkau beriman dengan daku?" Rasulullah kata, "Adakah kamu beriman dengan daku?" Ni wallah mungkin dah ilham daripada Allah dah. Rasulullah tu siapa begitu menanyakannya kepada seorang budak ni, nak menunjukkan bahawasanya kecil ni tak mau beriman dah dengan Rasulullah. Maka berkata ia, lalu dia pun jawab kepada Rasulullah. Sa'id pun jawab kepada Rasulullah. Bila Rasulullah tanya, "Adakah engkau beriman dengan aku?" Rasulullah bersama dengan para sahabat, bukan Rasulullah seorang. Maka berkata ia, "Tiada engkau Rasul yang amin. Kamu bukan Rasul yang amin." Dia jawab, ya balik kepada Rasulullah. Mana tambah mengaku sekali-kali lah kalau kita tergedah. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun jawab lagi lah, berkata pada budak itu, "Sungguhnya aku bilangkan bagi engkau akan pekerjaan. Sungguhnya aku bilangkan bagi engkau akan pekerjaan. Aku bilangkan bagi engkau akan pekerjaan." Artinya Rasulullah kan, makinlah Rasulullah kata, "Aku ni datang untuk kerjaku mendakwahkan." Ada mendakwahkan dah, termasuklah kepada kamu. Maka berkata Dajjal itu, lalu budak kecil nak akan dia jawab kepada Rasulullah, kata, aduh tak tadi dia jawab, "Kamu ni bukan Rasul yang amin." Lepas tu Rasulullah balas pula, dia jawab pula kepada Rasulullah dengan perkataan aduh. Artinya balas dah dengan Rasulullah ni. Legi dah, tak mau terima dah. Yakni aduh artinya asap. Dia sebut gitu pada Rasulullah, asap. Maka bersabda baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun jawab apa pula, "Jauh olehmu dan tiada ketinggian kadar engkau." Rasulullah kata, kalau begitu jauh olehmu, pergilah. Kalau kita dah Rasulullah faham baklah. Kalau gitu tambah terima, aku suruh ni menjawab asap pula dah. Pergilah daripada sini. Kalau kita tiada ketinggian kadar engkau. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya telah menyembunyikan ia baginya pada dirinya. Maksudnya Rasulullah tadi jauh olehmu, tiada ketinggian pada engkau. Maknanya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya telah menyembunyi ia baginya pada dirinya. Artinya Rasulullah tak bagi tahulah pada sahabat yang Rasulullah rasa budak inilah akan menjadi Dajjal yang akan bangkit pada akhir zaman nanti. Jadi pergilah. Firman Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran, "Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Artinya maka nantikan olehmu pada hari yang datang oleh langit itu dengan asap yang amat nyata. Jadi budak ni jawab dah pada Rasulullah, asap. Berartinya besok dia akan turun, maknanya bumi ini penuh dengan asap. Kerana dakwanya mengetahui akan yang gaib. Sebabnya kecil ni tahu dah perkara yang belum wujud lagi. Bila tua jadi ahli sihir yang besar, tak Dajjal ni. Maka tiada mengetahui akan hanya berkata ia aduh, yakni asap. Bermula yang demikian itu memberi baginya daripada syaitan. Dari dia kata gitu pun adalah dilakukan, dikuasai oleh syaitan. Kata budak tu suruh jawab kepada Rasulullah, aduh tu.
kerana keadaan bermula demikian itu menyambari baginya daripada syaitan. Kerana keadaannya mereka itu mencapak mereka itu kepadanya akan setengah perkataan. Ayat itu syaitan lah tekan beri perkataan itu kepada budak tu, suruh jawab ke Rasulullah. Rasulullah tanya, adalah kamu mengakuni aku ni Rasulullah? Jawab dia, aduh, asak. Artinya perkataan itu adalah hak syaitan masuk ke dalam budak tu, mencapak masuk ke dalam budak tu untuk menjawabkan begitu kepada Rasulullah. Tetapi jika engkau kata bahawa Nabi Allah itu maksum daripada menilik oleh syaitan atas barang yang dalam rahsianya, telah menjawab daripada demikian itu oleh beberapa syarah hadis. Tetapi jika engkau kata pengarang kita ini, kalau kamu kata bahawa Nabi SAW itu maksum daripada menilik oleh syaitan atas barang dalam rahsianya, kalaulah kamu kata Rasulullah itu kan maksum, terpelihara daripada setan itu dapat menilik di dalam dalam rahsia hatinya itu, telah menjawab daripada demikian itu oleh beberapa syarah hadis. Ada juga jawapannya daripada beberapa syarah hadis dengan bahawa Rasulullah SAW mengkhabar ia akan segala mereka itu sertanya. Ada dalam beberapa syarah hadis Rasulullah tak sembunyi tentang budak tu, tapi Rasulullah bagi tahu, mengkhabar ia akan segala mereka kepada para sahabat yang datang bersama dia itu, yang sertanya daripada sahabat, dengan bahawasanya menyembunyi ia pada dirinya baginya akan ayat ini, maka faham oleh syaitan itu daripada sahabat, tiada daripada Nabi. Artinya kalau kita pegang kan syaitan itu, Rasulullah itu maksum daripada rahsianya diketahui oleh syaitan, tapi syaitan tahu juga budak ni akan jadi dajjal ni, sehingga dia pergi ngajar masuk so perkataan itu dalam budak tu, so kata aduh bahawasanya syaitan itu bukan tahu daripada rahsia hati Nabi dak, tetapi syaitan itu tahu daripada sahabat, sebab Rasulullah bagi tahu budak ni daripada Nabi, dan mencapak oleh syaitan itu akan dia atas dajjal itu, maka tiada faham dajjal itu malaikat katanya aduh, yakni asap. Maka kerana demikian itulah bersabda baginya oleh Nabi SAW barang yang telah terdahulu, iaitu Rasulullah SAW kata, adakah kamu ini mengaku aku ini Rasul dah tadi dah. Dia tak jawab, dia ejek pula kepada Nabi. So Nabi kata, adakah kamu ini mengaku ni aku Rasul? Dia pula ejek. Kata Rasul kata, mengaku dak aku ni Rasul. Kemudian Rasulullah jawab, dia pula jawab aduh. Maka berkata Sayyidina Umar, lepas itu Sayyidina Umar turut sama dengan baginda ni. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, adakah aku bunuh akan dia Rasulullah? Sayyidina Umar pun tanya Rasulullah, bolehkah aku bunuh dia ya Rasulullah, budak ni? Maka bersabda Nabi SAW, lalu Rasulullah pun jawab, tinggal olehmu akan dia. Jangan, kalau kita dah secaralah. Jika ada ia dajjal, maka dia dapat mengasihi oleh kau. Kalau dia budak ni betul-betul adalah seorang akan menjadi dajjal, kamu tak urat nak bunuh dia Sayyidina Umar? Kata Rasulullah, kalau gitu jangan caralah, biarkanlah. Kalau sekiranya dia ni betul akan budak ni adalah dajjal pada masa akan datang, tiada dapat mengasihi oleh engkau, kamu tak urat nak bunuh dia atasnya. Dan jika tiada ia dajjal, tapi kalau budak ni bukanlah dajjal yang akan lahir pada dunia akhir zaman nanti, maka tiada kebajikan bagi engkau pada membunuh akan dia. Tak ada kebajikanlah membunuh orang yang bukan yang sepatutnya, bukan yang kita anggap dia itu dajjal, tapi orang lain pula. Tak ada kebajikan bagi kamu. Rasulullah kata, kalau gitu jangan caralah. Kalau dia dajjal, sungguh budak dajjal, mu nak bunuh dia dak awak pula.
Sebab dia Dajjal ni, dia mana boleh nak mati, dia akan lahir besok. Kalau dia bukan Dajjal pun membunuh, matilah dia. Tidak ada kebajikan pula bagi kamu, sebab bukan yang dimaksudkan bunuh orang lain pula. Itu maksudnya. Telah berkata Alamatus Suja'i dan tersebut dalam Inkarmani, mungkin kita benar ingkar bahawasanya Nabi SAW hanya bersabda jika ada ia Dajjal, dari kerana bahawasanya pada ketika demikian itu tidak ada ia wadah.